Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 4 iaitu bab 5 dengan tajuknya Kemasukan Pengaruh Komunis di Negara Kita dan Ancaman Komunis di Negara Kita. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pelajar dapat menyatakan latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Kedua, menerangkan ancaman keganasan komunis di negara kita. Dan menghuraikan kepentingan menjamin keamanan negara. Apakah komunisme? Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka telah menulis karya Communist Manifesto dan Das Kapital. Perkataan komunis membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis. Komunis ialah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Percubaan untuk menyebarkan komunis di negara kita bermula sejak tahun 1920-an. Pada masa itu terdapat dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis iaitu China dan juga Indonesia. Sekarang mari kita fokuskan kepada tajuk cara kemasukan pengaruh komunis di tanah Melayu. Cara yang pertama ialah kemasukan pengaruh komunis daripada China. Yang kedua, kemasukan pengaruh komunis daripada Indonesia. Dan ketiga, kemasukan komunis melalui penubuhan Parti Komunis Malaya. Sekarang kita akan memfokuskan kemasukan pengaruh komunis daripada negara China. Ideologi komunis mula dibawa masuk ke negara kita sejak awal tahun 1920-an melalui cawangan Parti Kuomintang yang beribu pejabat di China. Selain Kuomintang, Main School yang bergerak di bawah arahan Parti Komunis China juga turut meresapi idea ideologi komunis di tanah Melayu. Menjelang tahun 1924, cawangan Kuomintang ditubuhkan pada hampir setiap bandar di negeri Melayu bagi menyebarkan pengaruh komunis. Antara bandar tersebut termasuklah Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Pada tahun 1927, perpecahan telah berlaku di antara Parti Kuomintang dengan Parti Komunis China. The Communist International ataupun Kuomintang yang berpusat di Moskow telah mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang pada tahun 1928. Namun begitu, Parti Komunis Nanyang tidak berjaya mencapai matlamatnya. Keadaan ini mendorong Kuomintang mengarahkan penubuhan parti baru iaitu Parti Komunis Malaya. Cara seterusnya kemasukan Parti Komunis di tanah Melayu ialah melalui kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Pada tahun 1920, beberapa orang pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Melaka, Alimin, Moeso dan beberapa orang lagi telah menyebarkan fahaman komunis di seberang perai, Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Kegagalan Parti Komunis Indonesia (PKI) bagi menguasai Pulau Jawa telah menyebabkan PKI berusaha untuk membuka cawangan di tanah Melayu. Namun begitu, usaha mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka.
Penubuhan Parti Komunis Malaya merupakan cara komunis disebarkan di Tanah Melayu. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya (PKM) telah ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. PKM telah bergerak melalui kesatuan sekerja, melalui pertubuhan, penerbitan akhbar dan juga sekolah-sekolah Cina. Seterusnya, PKM telah menyelusup ke dalam kesatuan sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Pada zaman pendudukan Jepun 1941 hingga 1945, PKM telah bertindak menjalinkan kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Jepun. Serta komunis telah membentuk Malayan People Anti-Japanese Army PAJA atau Bintang 3 pada tahun 1942. Selepas Jepun menyerah kalah, kekosongan politik berlaku di Tanah Melayu disebabkan oleh kelewatan British kembali ke Tanah Melayu. Keadaan ini memberikan peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruhnya. Bintang 3 PKM melalui MPJA keluar daripada hutan dan melakukan kekacauan. Mereka melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina dan India yang didakwa pernah bersubahat dengan tentera Jepun. Apabila tentera British mengambil alih pentadbiran di Tanah Melayu, MPJA dibubarkan pada 1 Disember 1945. Walau bagaimanapun, PKM dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di Tanah Melayu. Keadaan ini memberi peluang kepada PKM untuk mempengaruhi beberapa tubuhan tertentu dalam ideologi komunis. Seterusnya, PKM telah menyelusup dalam kesatuan sekerja, iaitu Pan Malayan Federation of Trade Union. Menjelang bulan Disember 1947 sehingga bulan Mei 1948, komunis telah berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyelusup dalam Parti Kebangsaan Melayu Malaya, MDU dan juga gabungan Putra AMCJ. Oleh sebab pergerakan komunis mengancam ekonomi dan keselamatan negara, maka British telah bertindak meluluskan Trade Union Ordinance, di mana ordinans ini menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan akhirnya mengharamkan komunis. Sekarang kita akan membincangkan ancaman komunis di negara kita. Terdapat dua ancaman komunis di negara kita. Yang pertama, gerakan komunis antarabangsa, dan kedua, pengisytiharan darurat di negara kita. Gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan di Kolkata, India, iaitu Persidangan Kongres Belia Asia dan Persidangan Parti Komunis India pada tahun 1948, di mana PKM turut menghantar wakil ke persidangan tersebut. Dalam persidangan tersebut, komunis digesa berjuang menentang kuasa imperialis di Asia. Oleh itu, Jabatan Kuasa Eksekutif Pusat PKM telah melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Tindakan komunis melancarkan perjuangan bersenjata menyebabkan British mengisytiharkan darurat kerana PKM melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Ancaman seterusnya dapat dilihat melalui pengisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1948, komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Komunis membunuh Ethel Walker, pengurus ladang Enfield, John Ellison, pengurus ladang Finson dan pembantunya Ian Christian. Berikutan dengan peristiwa tersebut, Sir Edward John,
Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu telah mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di kawasan tertentu di negeri Perak seperti di Ipoh dan di Sungai Siput serta di Johor yang merangkumi daerah Muar, Keluang, Kulai dan Pelentung. Pada 17 Jun 1948, Undang-Undang Darurat telah diperluas meliputi ke seluruh negeri Perak dan Johor. Seterusnya, pada 18 Jun 1948, undang-undang ini dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Dengan itu, usaha membentras ancaman komunis di Persekutuan Tanah Melayu bermula dengan rasminya. Sekarang kita akan memfokuskan topik cara dan tindakan komunis menggugat keamanan dan kestabilan negara. Terdapat 4 cara tindak komunis, iaitu melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur dan mengancam keselamatan penduduk serta mengancam pasukan keselamatan. Mari kita bincangkan. Komunis telah melumpuhkan ekonomi Tanah Melayu. Sejak Undang-Undang Darurat dikuatkuasa, Lombong Biji Timah dan Ladang Getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Dari tahun 1948 hingga 1956, komunis telah menyerang 80 lombong biji, antaranya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Tindakan komunis ini menyebabkan pekerja Lombong dan Ladang Getah menderita. Selain mengganggu kerja harian di Lombong dan Ladang, nyawa mereka turut terancam. Selain itu, komunis juga telah merosakkan infrastruktur Tanah Melayu. Komunis telah menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutama sistem pengangkutan dan perhubungan. Mereka mengebom, merosakkan dan mengalih landasan keretapi. Kenderaan yang melalui jalan raya pula ditembak dan dibakar. Komunis turut mensabotaj kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan paip air. Seterusnya, mereka bertindak menyerang pekerja awam yang ditugaskan untuk memperbaiki jalan raya serta membaiki paip air, membina sistem pengairan dan pekerjaan yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Keadaan ini menjejaskan kehidupan harian penduduk tempatan kerana infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Di samping itu, komunis juga telah mengancam keselamatan rakyat. Komunis telah melakukan pelbagai tindakan ganas yang mengugut keselamatan rakyat. Mereka mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menginaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Contohnya, pada malam 5 Julai 1949, komunis telah mencampakkan bom tangan di Museum Saikas, Kampar, Perak. Akibatnya, seramai 46 orang cedera parah dan 4 orang mati. Tindakan komunis ini menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Tindakan seterusnya ialah
Komunis telah mengancam pasukan keselamatan. Parti Komunis Malaya (PKM) telah menyasarkan pasukan keselamatan dan mereka telah menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Beberapa siri serangan komunis telah menyerang pasukan keselamatan. Antaranya ialah sebagai mengakhiri tajuk pembelajaran kita pada hari ini, dapatlah cikgu membuat kesimpulan bahawa penyebaran ideologi komunis dari China dan juga Indonesia telah menyebabkan penduduk tempatan terpengaruh dengan fahaman komunis. Sebagai contoh, ideologi komunis telah berkembang pesat dalam kesatuan sekerja. Selepas Perang Dunia Kedua, berlaku kekosongan politik di Tanah Melayu yang telah membuka peluang kepada Parti Komunis Malaya untuk menyebarkan fahamannya. Dengan itu, PKM kemudiannya telah diharamkan oleh British. Oleh itu, tindakan komunis telah menggugat keamanan dan kestabilan negara. Baiklah pelajar, setakat sini saja pembelajaran kita hari ini. Oleh itu, cikgu harap pelajar dapat mengulang kaji tajuk ini di kemudian hari. Sekian, terima kasih.